Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Mualim harap korang berada dalam keadaan yang baik, sihat dan sejahtera. Okey, so sebelum tu, sebelum ni kita pernah belajar berkaitan dengan homograf. So, ingat lagi tak maksud homograf? Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan homograf? Okey, hari ni kita buat sesi ulang kaji sikit dengan topik yang sebelum ni. Okey, maksud homograf adalah dua perkataan sama ejaannya tetapi berbeza dari segi maksudnya. Okey, itu maksud homograf. Sama ejaan tetapi makna ataupun maksud yang berbeza. Contohnya rendang dan rendang. Pokok itu rendang. Ibu memasak rendang ayam. Ejaan sama tetapi membawa dua maksud. Itu pertama, homograf. Ejaan sama, berlainan dari segi makna. Okey, seterusnya Mualim nak tekankan berkaitan dengan berapa jenis homograf. Okey, homograf ni dia ada dua. Satu, homograf dengan kata dasar. Kata dasar dan kata dasar. Contohnya, rendang dan rendang. Ejaan sama, betul. Seterusnya Mualim nak, okey, yang kedua, homograf yang kata dasar dan kata imbuhan. Dia ada kata dasar dan dia ada imbuhan. Contohnya sembilan, itu kata dasar. Sambilan, ada imbuhan kat situ. Markah, merkah, ejaan dalam jawi sama, akan tetapi dia membawa dua maksud. Itu jenis homograf. Mualim tak nak ulang. Kalau siapa yang lupa, tolong tengok video yang Mualim buat. Okey, so hari ni Mualim akan sentuh tajuk baru iaitu kaedah alif pembeza. Alif pun dia ada beza. Untuk apa panggil? Untuk membezakan di antara dua makna, dua perkataan. Okey, kita pergi tajuk ni lah, kaedah alif pembeza. Okey, dah keluar. Okey, cuba tengok dekat muka surat 10. Kaedah alif pembeza. Okey, kita tengok surat cikgu ni dia memberi ucapan dia. Ada 3 orang je pelajar. Okey, kita dengar apa yang sesiapa yang siap latihan boleh hantar sekarang. Okey, cuba tengok kataan sesiapa dan siap. Dia nampak macam siap dan sesiapa ni perkataan yang hampir sama. Ejaan dia sepatutnya sama, akan tetapi sepatutnya sama tau ejaan dia. Sesiapa kita gugurkan alif di hujung, sepatutnya. Akan tetapi kita perlu kekalkan alif. Sebab apa kita kena kekalkan alif? Sebab dia alif tu adalah pembeza. Nampak dia ni? Siap dan sesiapa. Kalau tak ada alif, dia siap. Ejaan dia siap. So kita nak membezakan di antara dua perkataan. Itu yang korang kena, penambahan huruf alif sebagai pembeza di antara dua perkataan. Okey, kita tengok. Huruf alif pembeza digunakan bagi membezakan dua perkataan yang berlainan makna untuk mengelakkan daripada timbul kekeliruan dan mengurangkan homograf. Maksudnya, alif kat sini, alif pembeza. Alif pembeza di perkataan. Seterusnya, alif ni diletak kerana untuk mengelakkan daripada kekeliruan berlaku. Itu sebab kita letak alif, dan untuk nak mengurangkan homograf. Okey, kita dah belajar betul homograf. Dua perkataan, ejaan sama, makna berlainan. So kita nak kurang, kita nak minimalkan homograf. So kita tak nak homograf kalau boleh. Kalau boleh kita nak elakkan daripada banyak homograf banyak tau. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, alif pembeza boleh wujud dalam pelbagai jenis perkataan.
Maksudnya banyak perkataan yang ada. Okey, alif pembeza wujud di tengah suku kata, iaitu suku kata tertutup dengan menggunakan vokal E, P dan vokal A. Ini kerana kedua-duanya digugurkan dalam sistem ejaan Jawi. Akibatnya perkataan ini dieja dengan ejaan yang sama. Okey, apa maksud ayat ni? Maksud dia macam ni. Untuk suku kata tertutup, sepatutnya suku kata tertutup kita gugurkan alif. Andai kata suku kata tertutup tu, dia contohnya macam ni, rancang. Sepatutnya kita gugurkan alif ataupun i pepet. I pepet, bukan italik. I pepet. Italik kita akan gugurkan. Gugur, kita tak letak apa-apa. Sepatutnya ejaan rancang macam ni. Rancang, ra nun ran, ca nga cang rancang, rencang, ra nun ren, ca nga cang rencang. Sepatutnya kaedah Jawi dieja macam ni. Akan tetapi, okey tengok tengok kat bawah ni. Bagi mengelakkan kekeliruan, huruf alif dikekalkan pada suku kata tertutup vokal A. Okey, untuk ejaan rancang disebabkan ejaan dia sama dengan rencang, disebabkan ejaan dia sama macam rencang, kat sini kaedah alif pembeza diwujudkan. Untuk ejaan rancang, kita akan letak alif kat sini. Nampak tak? Muka surat 11. Betul tak muka surat 11? Muka surat 11. Rangacang, rancang, rencang, ra nun rencang, ngacang, rencang. Sepatutnya tak letak alif sebab suku kata tertutup. Huruf A. Suku kata tertutup untuk huruf A je. Akan tetapi disebabkan perkataan dia sama dengan rencang, kita letak alif. Itu yang korang kena tahu. Okey, seterusnya kempung, kampung, I pepet dan I dan huruf A. So kita akan kekalkan huruf alif kat sini. Sebab apa? Dia ejaan kampung dengan kempung sama. So kita nak membezakan di antara dua perkataan. Kempung untuk I pepet kita tak letak apa-apa. Untuk huruf A kat sini kita letak kampung. Pentas, pantas. Hentar, hantar. Untuk ejaan hantar, sepatutnya tak ada alif tau. Akan tetapi disebabkan ejaan dia sama dengan hentar, so diletakkan huruf alif. Alif ni adalah apa dia? Alif pembeza di antara dua perkataan bagi mengelakkan kekeliruan berlaku. Sambung, letak alif. Patutnya tak ada. Sembung. So, dia letak alif kerana nak membezakan di antara dua perkataan. Kalau tidak, ejaan dia sama. Sambung dengan sembung sama. Itu yang korang kena tahu. Okey, seterusnya. Tengok betul-betul. Jangan beralih perhatian. Kalau tidak, kalau korang tak tengok, betul-betul memang korang susah nak faham. Tolong tengok. Tolong bagi tumpuan. Okey. Alif pembeza wujud di akhir suku kata terbuka, iaitu alif dikekalkan pada perkataan yang diakhiri dengan suku kata terbuka luar dal, ra, lam, waw, nga. Diakhiri suku. Contohnya perkataan biasa yang sepatutnya dieja biasa. Hendaklah dieja biasa. Huruf alif pada akhir suku kata dikekalkan untuk mengelakkan tersalah baca menjadi bias. Yang dieja biasa. Okey, kat sini muallim nak tekankan perkara yang kita dah belajar waktu kita dah darjah 3. Okey, ini suku kata terbuka yang berakhir dengan dal, ra, lam, waw, nga. Contohnya dada. Tu yang pertama, dada. Dada kita eja dia macam mana? Dal alif da, dal alif da, dada. Dikekalkan huruf alif, betul. Untuk ra pula dekat hujung apa dia? Mara, mim alif ma, ra alif ra, mara. Untuk perkataan 5 ni, bunyi 5 yang dekat hujung ni, yang pernah kita belajar waktu darjah 3, dikekalkan huruf alif di akhir dia.
Okey. Itu. Akan tetapi selain daripada perkataan da, ra, lam, waw, nga, selain pada tu, di luar pada tu, iaitu kaedah betapa segannya Cik Jam. Ingat lagi tak? Bunyi betapa segannya Cik Jam. Itu kita gugurkan alif. Contohnya sa. Ada 14 bunyi tau. Benda ni memang agak susah nak faham, akan tetapi mungkin tak apa. Kalau tak faham tak apa, Muallim akan terang lagi dekat Zoom, InsyaAllah. Okey, contohnya ejaan biasa. Sepatutnya ejaan biasa ba, ya, alif, sin digugurkan alif sebab dia berakhir dengan bunyi sa. Betapa sa. Formula tu betapa segannya Cik Jam. Ada 14 bunyi yang kita kena gugurkan alif pada suku kata terbuka di akhirnya. Sepatutnya macam ni. Akan tetapi kita hendaklah kekalkan alif. Kita terpaksa kekalkan alif sebab apa? Sebab dia ada perkataan dia ada yang sama dengan perkataan yang lain. Contohnya buai. Ejaan buai ba waw bu alif ya ai buai. Eja buaya ba waw alif ya alif. Sepatutnya ya alif ni tak ada alif sebab dia berakhir dengan ya, bunyi ya, gugur alif. Tapi kat sini kita kekalkan huruf alif sebab untuk membezakan dua perkataan. Itu dia. Buaya, puasa kena letak alif. Biasa. Sepatutnya biasa ni tak letak. Contohnya bahasa. Ha alif sin sahaja. Ha alif sin sahaja untuk eja biasa. Bahasa. Tapi kat sini dia letak alif. Sebab apa? Sebab dia nak bezakan di antara perkataan bias ni. Dia nak bezakan dengan perkataan bias ni. Seterusnya, budai dengan budaya. Eja budaya kita kekalkan alif. Bawa budal alif da ya alif ya, budaya. Seterusnya, supaya kita letak huruf alif kat situ. Supai dengan supaya. Okey, itu berkaitan. Okey, yang ketiga pula. Perkataan yang ketiga pula. Kata-kata yang dieja menurut hukum kaf dan ga. Perkataan yang diakhiri dengan bunyi ka dan ga sepatutnya gugur alif pada tata cara ejaan Jawi. Tetapi alif itu dikekalkan apabila ada perkataan lain yang menyamai ejaan. Misalnya perkataan bega dikekalkan alif pada suku kata ga kerana jika digugurkan alif akan menyamai ejaan beg. Okey. Kat sini apa yang korang kena tahu adalah sebelum ni kita dah belajar berkaitan dengan ga dengan ka kita gugurkan huruf alif. Contohnya bega sepatutnya tak ada alif tapi kita kekalkan huruf alif kerana dia nak bezakan di antara dua perkataan. Beg. Peka, pek. Kita letak huruf alif. Sepatutnya kita tak letak huruf alif. Ka dengan ga tak letak huruf alif. Tapi kita letak huruf alif untuk membezakan dua perkataan. Okey, itu. Okey, seterusnya ini Muallim tak nak ini just baca je. Kami sekeluarga menikmati keenakan kuih keria ketika minum petang. Ini korang boleh baca sendirilah. Okey, Muallim tak suggestkan, Muallim tak dapat nak baca lah. InsyaAllah nanti Muallim akan baca dekat dalam Zoom lah. Okey, itu saja daripada Muallim. So, kerja untuk korang kena buat. Yang pertama, tolong salin tajuk ni. Tolong salin kaedah alif pembeza. Itu yang pertama. Yang kedua, buka muka surat 11. Salin semua. Muka surat 11 salin semua. Muka surat 2, 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13, 14. 11, 12, 13,
14. 11, 12, 13, 14. Salin buat nota. Okey, itu sahaja daripada Muallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.